Pertempuran di Egghead Island kali ini sungguh mengerikan kerana tiada siapa yang meramalkan 4 lagi Gorosei, iaitu Topman Mercury, Marcus Mars, Saint Ethan Baron V Nasujuro dan Shepherd Jupiter akan diturunkan oleh Saint Garcia Saturn untuk masuk campur dalam misi menghapuskan Vegapunk kali ini. Dan dari keadaan ini juga sudah memastikan satu perkara kepada kita semua, di mana tentunya maklumat atau rahsia yang bakal dibongkarkan oleh Vegapunk pastinya berkenaan kebusukan world government atau rahsia tentang Void Century yang akan menghuru-harakan lagi dunia One Piece ini. Kerana itulah kita dapat melihat setiap Gorosei ini sanggup turun sendiri dan selesaikan apa yang mereka inginkan. Dan ini memang di luar dugaan, kerana siapa sahaja yang menyangka setiap Gorosei akan dipertayangkan, ditunjukkan beraksi secara serentak. Dan tidak hanya itu, bahkan terlihat juga keempat-empat lagi Gorosei yang disaman ke Egghead itu sedang berada dalam wujud baharu seperti wujud Saint Garcia Saturn. Bayangkan, sebelum ini Monkey D. Luffy walaupun dalam form nikahnya, tapi dia masih belum mampu untuk mencederakan Saturn, disebabkan Saturn mempunyai kemampuan regenerasi yang cukup tinggi. Dan sekarang bukan lagi 1 tapi 4 sekaligus yang hadir ke Egghead. Dan untuk ini aku sudah mula ragu dan tidak yakin lagi Luffy mampu untuk mengalahkan kesemua Gorosei ini secara serentak berseorangan diri. Ya, memang betul di sana ada juga Brogy, Dory, giant-giant yang lain yang bersiap untuk membantu Luffy. Tapi itu masih belum cukup untuk menyamakan kekuatan mereka dengan jumlah kekuatan setiap Gorosei ini. Bahkan kehadiran dan bantuan giant-giant ini hanya sesuai untuk menghadapi Marine dan Vice Admiral yang ada. Tapi jangan lupa, The Ancient Robot masih lagi ada dan dia sudah ditunjukkan berfungsi dalam One Piece Chapter 1106 setelah kebangkitan Nika kita ditunjukkan. Namun tetap kita dapat merasakan kekuatan yang ada pada Ancient Robot itu masih belum cukup untuk menghadapi setiap Gorosei ini. Dan untuk penjelasan yang lebih detail berkenaan The Ancient Robot ini, kita akan bahaskannya di video yang lain, kerana ada beberapa perkara yang aku akan kaitkan dengan The Ancient Robot ini. Malah tidak hanya para giant The Ancient Robot, kru Mugiwara pun nampaknya agak sukar untuk menghadapi keadaan ini, kerana Roronoa Zoro masih sibuk dengan Rob Lucci. Sanji mungkin dapat berhadapan dengan salah satu Gorosei, tapi untuk memenangkan perlawanan itu peratusan mungkin rendah, kerana Saturn pun susah untuk dihadapi Sanji. Lalu Jinbe pun nampaknya sama sahaja masih tak cukup untuk kalahkan Gorosei yang ada. Dan hanya tinggal Nika, itu pun memang agak mustahil kerana seekor setan Saturn pun perlu mengambil masa, apatah lagi 4 lagi Gorosei. Dan jika Oda Sensei masih mahu meneruskan peperangan di Egghead ini, nampaknya inilah masanya untuk orang yang sangat-sangat dinanti-nantikan oleh kita semua untuk muncul dan berhadapan dengan musuh yang sepadan dengannya. Dan yes, aku rasa korang semua mungkin sudah tahu siapa yang aku katakan, siapa yang aku maksudkan. Dia semestinya Monkey D. Dragon. Sebenarnya aku agak ragu untuk mengatakan yang Dragon akan sertai pertempuran ini, tapi apabila dilihat balik kepada number chapter untuk chapter yang akan datang, numbernya sangat unik, iaitu 1110 dan 1111. Dan disebabkan ini, jika Monkey D. Dragon tidak muncul pada chapter 1110, harapnya dia akan muncul pada chapter 1111. Kita semua sudah tahu yang Oda ini sememangnya suka bermain dengan permainan angka. So this is the time for our most wanted person in the world, Monkey D. Dragon, untuk membuat kemunculan secara rasmi dengan menentang setiap Gorosei di Egghead. Kemudian Monkey D. Dragon juga sememangnya dikenali dengan seseorang yang membawa ancaman yang besar kepada world government. Dan sekarang adalah waktu yang tepat untuk Dragon muncul kerana dia sudah pun mengisytiharkan perang sebelum ini. Dan apa yang meyakinkan kita untuk Dragon benar-benar muncul adalah disebabkan apa yang ditunjukkan dalam One Piece Chapter 1109 yang lepas, di mana setiap anggota Revolutionary Army dan termasuklah Monkey D. Dragon mengetahui tentang siaran yang datangnya dari Vegapunk. Dan Vegapunk sudah pun mengumumkan yang dia menyuruh setiap orang untuk bersedia dengan maklumat yang akan diberitahu, kerana ini rahsia terbesar dunia. Monkey D. Dragon sepatutnya tahu yang bukan mudah untuk Vegapunk melakukan perkara seperti itu, kecuali ada sesuatu yang besar berlaku di Egghead Island. Tapi walaupun begitu, Monkey D. Dragon terlihat masih tenang, seolah-olah ini bukanlah sesuatu yang perlu dia hiraukan.
Atau mungkin dia sememangnya sudah merancangkan sesuatu. Jika kita teliti betul-betul, ada 4 perkara yang berlaku di Egghead ini yang berkait dengan Dragon, dan Dragon perlu bertindak. Yang pertama adalah berkenaan Bartholomew Kuma yang merupakan anggota dari Revolutionary Army. Dan Dragon sepatutnya dia sudah tahu yang Bartholomew Kuma berada dalam keadaan sangat-sangat kritikal pada ketika ini. Sebelum ini, walaupun Ginny diculik oleh Merrin, tapi langsung tiada sebarang tindakan dari Dragon. Tapi perkara ini sudah pasti tidak akan berulang lagi. Kali ini bukan lagi Ginny, tapi ini adalah Kuma, yang mana Dragon tahu Kuma siapa di matanya. Yang kedua, Vegapunk. Dalam One Piece episod terbaru, iaitu episod 1096, kita telah melihat flashback antara Vegapunk dan Dragon dahulu. Dan kita sudah tahu seberapa akrabnya Dragon dan Vegapunk pada ketika itu. Dan sepatutnya Dragon tahu yang sekarang ini kawannya ini berada dalam bahaya, dan adakah dia masih tidak melakukan apa-apa. Yang ketiga adalah Gorosei, di mana kita semua sudah tahu Gorosei adalah orang kedua tertinggi dalam world government setelah Imu Sama. Dan tujuan Dragon memangnya mahu menentang world government ini sehabis yang boleh. Jadi dengan apa yang sedang terjadi di Egghead ini adalah waktu yang tepat untuk Dragon sendiri masuk campur dan hentikan setiap Gorosei yang ada. Kerana bukan senang untuk orang kehormat seperti Gorosei ini untuk menjalankan tujuan mereka. Dan kali ini bukan hanya seorang, tapi kelima-lima terus bertindak di Egghead Island. Jadi apa lagi alasan untuk mengatakan yang Dragon tidak sepatutnya datang ke Egghead? Dan yang keempat adalah disebabkan Monkey D. Luffy. Pada ketika dahulu di lockdown, Monkey D. Dragon mampu muncul untuk hentikan Smoker dari menangkap Luffy. Dan ternyata hanya sekali itu sahaja Dragon muncul. Dan dalam One Piece chapter 1101, kita telah mengetahui jawapan kenapa Dragon tidak selalu membantu Luffy, di mana Dragon pernah mengatakan pada Kuma, anak adalah titik kelemahan untuk seorang ibu bapa. Dan apa yang difahamkan dari ayat ini adalah Dragon bukan tidak ingin ambil tahu tentang Luffy, tapi dia tidak mahu Luffy akan menjadi orang yang menghalangi tujuannya. Kerana Dragon tahu tujuannya adalah menentang world government dan membawa kebebasan ke seluruh dunia One Piece. Dan jika dia hanya fokus untuk menjaga anaknya itu, maka ini akan mengganggu kerjanya. Bahkan dia pun tidak perlu takut kerana Monkey D. Garp, iaitu ayahnya sendiri pun sudah menjaga dan melatih Luffy ketika kecil. Dan keadaan ini memang tidak pelik, kerana jika kita merujuk kembali cara layanan Garp kepada Dragon pun sama sahaja, di mana Garp terlihat tidaklah mengambil tahu sangat tentang keadaan anaknya, iaitu Dragon. Tapi tetap berkenaan apa yang berlaku di Egghead, Dragon seharusnya muncul kerana sekarang Luffy bukan lagi menghadapi Shichibukai, Luffy bukan lagi menghadapi Admiral, bukan lagi menghadapi Yonko Commander, bukan lagi menghadapi Yonko, tapi ini melibatkan setiap Gorosei, iaitu orang kedua tertinggi dalam world government, di mana Gorosei inilah yang menjadi tujuan utama Dragon selama ini untuk dilenyapkan. Dan keadaan yang terjadi pada Dragon ini juga ada kemiripannya dengan Akagami no Shanks, di mana dahulu Shanks muncul dalam episod awal-awal, dan setelah itu lama kita tidak mendengar khabar Shanks, sehinggalah akhirnya kita tahu yang dia sudah bergelar sebagai seorang Yonko. Dan setelah itu adegan Shanks mula diperbanyakkan oleh Oda, di mana Shanks ditunjukkan dipertemukan dengan Ace, lalu dipertemukan juga dengan Whitebeard, sehinggalah pada akhirnya dia membuat kemunculan secara rasmi dan mengejutkan setiap penggemar One Piece, di mana Akagami no Shanks dan krunya telah datang ke Marineford untuk menghentikan peperangan yang sedang berlaku. Dan ini ada miripnya seperti Dragon. Dragon pertama kali dimunculkan dalam One Piece chapter 100 dan di anime episode 52, di mana Dragon muncul di lockdown untuk menyelamatkan Luffy dari Smoker. Dan setelah itu kita jarang lagi ditunjukkan tentang adegan Dragon lagi. Cuma setelah itu ada beberapa adegan ditunjukkan berkenaan Dragon, tapi lebih kepada posisinya sebagai ketua Revolutionary Army, di mana Dragon ditunjukkan pernah menyelamatkan Sabo, melatih Sabo. Dan ada juga scene berkenaan reaksi-reaksi dari Dragon setelah mengetahui tentang bounty terbaru Luffy. Dan tak lupa juga adegan Kuma yang selalu dikaitkan dengan Dragon. Namun di Egghead Arc ini, kekerapan scene Dragon mula ditampilkan bermulanya dengan flashbacknya bersama Vegapunk, lalu flashbacknya bersama Kuma, flashbacknya bersama Ginny, dan yang terakhir berkenaan dia dan anggota Revolutionary Army yang bersiap dan mengisytiharkan perang dengan world government.
Dan sekarang Shanks pun selalu dimunculkan. Seperti di Wano, dia menghentikan Admiral Green Bull, dan adegan dia menentang Captain Kidd beserta krunya. Dan jika Oda nak plot Dragon ini ada persamaannya dengan Shanks, maka inilah waktunya untuk Dragon muncul di Egghead dan akan mengejutkan setiap penggemar One Piece yang selalu memandang rendah akannya sebelum ini. Kerana sebelum ini pun ada beberapa fans One Piece memandang rendah akan kekuatan Shanks, tapi setelah ditunjukkan sedikit demi sedikit, kini semuanya mengakui kekuatan Akagami no Shanks. Bahkan dulu ada perdebatan di mana ramai yang menyangka kekuatan Kaido di atas Shanks, tapi sekarang nampaknya keadaan itu telah bertukar, di mana saat ini ditentukan majority fans One Piece akan mengatakan Shanks jauh lebih kuat dibandingkan dengan Kaido. Dan sekarang keadaan ini juga terjadi kepada Monkey D. Dragon, dan dia mesti menafikan semua kata-kata penggemar One Piece bahawa dia bukanlah penakut, dia bukanlah tidak kuat, dia bukanlah pengecut, tapi dia hanya menunggu masa yang tepat. Kemudian mari kita bahas dari situasi yang lain. Kita kena ingat kekuatan dan kru yang ada dalam Revolutionary Army juga cukup dahsyat. Seperti Sabo, iaitu pemakan Devil Fruit merah-merah Nomi, dan Sabo juga pernah masuk ke dalam Marijoa dan keluar dengan selamat. Tidak hanya itu, Sabo juga telah mendapat gelaran Flame Emperor yang membuktikan Sabo juga bukanlah seseorang yang boleh diketepikan oleh world government. Dan tidak hanya Sabo, ada lagi kru seperti Karasu, Belobetti, Ivankov, Morley, Lindbergh dan yang lain, di mana kekuatan mereka ini juga tidak kalah hebatnya. Dan apa yang paling penting sekali adalah kekuatan yang ada pada Monkey D. Dragon. Dulu saat di lockdown, baru sahaja Dragon muncul, tapi perubahan cuaca yang terjadi sangat luar biasa. Dan dari situ sudah memberi hint kepada kita yang tentunya kekuatan Dragon ini bukanlah satu kekuatan yang boleh dipandang rendah. So now, Dragon, you need to show yourself in Egghead Island, kerana kau telah mendapatkan gelaran the most wanted person in the world and the world's worst criminal, and now it is your time to shine. Jadi dengan gelaran ini, takkan ianya saja-saja diberikan kepada Dragon, dan semestinya ada sesuatu yang cukup tidak dijangkakan oleh kita tentang sekuat apakah Dragon ini, dan dia bakal muncul di Egghead Island untuk membuatkan kemunculan pertama secara rasmi di hadapan setiap Gorosei dan The Sun God Nika. So, what do you think guys about this theory and analysis? Adakah Dragon bakal muncul di Egghead Island dan bakal menjadikan peperangan ini semakin rancak, epic, atau Oda masih akan menyimpan watak ini sehinggalah Luffy bergelar The Pirate King? Dan jika korang ada teori yang lain berkenaan Dragon maupun apa sahaja keadaan yang akan berlaku di next chapter iaitu 1110, sila tinggalkan komen korang di bawah. Jadi setakat itu sahaja perkongsian aku di video kali ini. And gang, before I end, sedikit renungan. Kadang-kadang aku fikir, kenapa aku susah untuk aku buat sesuatu yang aku yakin kalau aku lakukannya pasti aku akan berjaya. Tapi aku ragu, aku takut kalau aku tak mampu lakukannya. Kerana itulah Allah jadikan qada dan qadar untuk kita. Percayalah, yakinlah bahawa tiada apa yang lebih baik melainkan perancangan dari Allah. Bangunlah wahai diriku yang malas, kuatkanlah semangat yang masih tak terkobar-kobar. Aku tahu aku mampu. Aku tahu Allah sudah berikan apa yang terbaik untuk diriku. Cuma aku sahaja yang lemah. Aku buta. Aku selalu mengikut kehendak nafsu, kerana itu aku perlu kuat dan sabar lakukannya. Just do it. Ya, memang betul. Ada yang buat sehari sudah berjaya, tapi mungkin itu tidak untuk aku. Jika aku perlukan 100 hari sekalipun untuk berjaya, aku perlu percaya, sabar lakukannya dengan keyakinan kepada Allah, kerana nafsu hanya akan membodohi diriku ini. Imam Al-Ghazali pernah berkata, nafsu mampu membuat seorang raja menjadi budak, sementara sabar mampu membuat seorang budak menjadi raja. Kerana itulah kita hidup mestilah sabar dan yakin dengan Allah lah sebaik-baik perancangan untuk kita. And until then my gang, there is no God except Allah. Assalamualaikum warahmatullahi